وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Diturunkan Al-Quran ini dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Surah Fussilat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini saya nak petik dua ayat untuk dijadikan bahan perbahasan dan perbandingan di dalam memahami pengajaran-pengajaran Al-Quran, rahsia-rahsia Al-Quran, kehaibatan ayat-ayat Al-Quran yang memandu manusia sehingga ke hari kiamat. Dua ayat yang ingin saya petik, kedua-duanya duduk di dalam surah At-Taubah atau surah Bara'ah, nama lain. Satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang tidak bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa rahsia itu belajar sendirilah, tak dan kita nak hurai. Dua ayat yang mesti kita faham, mafhum yang bersambung, tidak terputus. Ayat 111 dan ayat 112, dua ayat.
Ayat 111 saya akan baca separuh, dan ayat 112 saya baca penuh. Nanti hujung kita tengok apa kaitan dua ayat ini. Apa yang mahu disampaikan Allah kepada kita. Ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Al-ayah. Saya baca takat tu aja. Sekejap lagi saya nak baca 112 dan saya akan baca penuh, dan kemudian kita akan lihat apa kaitan dengan ayat 111 yang telah kita baca. Allah berfirman, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minin, Allah melakukan jual beli antara zatnya yang maha agung. Allah berjual beli dengan segolongan manusia, iaitulah orang-orang yang beriman, di mana bila kita sebut beli tentulah ada jualnya, jual beli. Allah beli, manusia jual, niaga dengan Allah. Maka apa yang orang beriman nak jual ni? Dua benda. Anfusahum wa amwalahum. Orang beriman pertama dia kena jual diri dia. Jual dengan maksud bukanlah benda yang tak elok, tetapi dirinya diinfakkan di jalan Allah. Tubuh badannya dijual kepada Allah. Tak cukup dengan nyawa tubuh badannya dikorbankan untuk Islam, dijual kepada Allah. Dia menjual pula amwal, harta benda dia, wang ringgit dia infak di jalan Allah. Umpama contoh, rumah dia menjadi pusat penyebaran Islam. Umpama contoh, kenderaan dia digunakan di jalan Allah. Amwal, harta benda. Kelompok manusia beriman dia jual yang ni. Lalu Allah beli, Allah bayar. Allah bayar bi anna lahumul jannah. Allah bayar dengan syurga. Kamu jual diri kamu, kamu jual harta benda kamu, kamu gunakan diri kamu dan harta kamu untuk Islam. Itulah makna jual.
aku beli, aku bayar cukup mahal, aku bayar al-jannah, syurga. Aku bagi syurga. Lepas Allah kata apa? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka itu berjuang. Qatala yuqatil, berperang. Mereka berperang di jalan Allah dengan diri mereka, dengan harta mereka. Ini yang sahabat buat. Ini yang generasi terhebat buat. Sehingga ada sahabat-sahabat Nabi yang menangis pulang daripada jumpa Nabi dalam perang Tabuk umpamanya. Ada sahabat nak ikut tapi duit tak cukup. Nak beli kuda tak ada duit. Nak beli pedang tak ada duit. Sahabat miskin mari jumpa Nabi, minta pada Nabi tolong biayai mereka. Mereka pun nak pergi perang. Lalu Nabi jawab, saya pun tak upaya, saya pun tak ada apa nak bagi. Sahabat ni menangis balik rumah sebab tak boleh pergi berjuang. Ni generasi sahabat. Kita masjid buka elok tak pi juga. Ni nak PKPB dah ni, lusa. Lagi luas lah masjid, boleh sampai, boleh datang lagi insya-Allah. Saya yakin besok Majlis Agama akan keluar prosedur dia, SOP dia. Saya yakin bila PKPB lagi keluasan masjid mungkin ditambah lagi jamaah. Dah duduk situ tak main dah. Kuliah-kuliah jalan rancak dah. Alhamdulillah. Walau masih PKP tapi dibenarkan. Tak duk merap situ. Tuan-tuan, sahabat nangis balik bila tak ada benda mereka nak bawa berjihad. Kuda tak ada, apa tak ada. Duk rumah tu menangis. Mereka itu kata Allah, yuqatiluna fi sabilillah, mereka itu berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka itu membunuh dan mereka terbunuh. Bila pi perang dua tu lah, tak bunuh kena bunuh. Fayaqtulu wa yaqtalun, mereka membunuh dan mereka terbunuh, makna dibunuh. Sampai ada sahabat yang buta kedua mata dia, beritahu anak dia, kata ayah nak pergi perang Uhud tak silap saya. Anak dia 4 orang kata, pak buta, pak nak perang lagu mana, buta, tak nampak musuh. Sokok boleh walau buta. Buta kedua mata, sahabat tak sokok lah. Buta kedua mata. Anak 4 orang lelaki kata, pak nak perang lagu mana? Dia jawab, tak apalah, empat sedia aku kuda, empat lompat ratu atas kuda, ikutlah kuda tu pi mana. Dia tebas mati. Tu sahabat. Buta mata, suruh anak letak di atas kuda, lepaskan kuda, lepas tu musuh tebas mati. Dan anak dia buat sungguh, dah tu kehendak ayah dia, mati syahid dalam perang Uhud. Tu kata sahabat, kali kira dunia ni. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Baik, ayat 111 cerita antara jalan kamu nak masuk syurga
infak dirimu, infak hartamu, dan kamu berperang, berjuang menentang musuh, kamu membunuh atau kamu dibunuh. Baik, dalam kitab tafsir Abrul Athir disebut, apa kaitan ayat 111 dan 112 sesudah dia? Apa connection dia? Apa hubungan ayat 112 yang akan saya baca dengan ayat 111 yang Allah sebut membunuh dan terbunuh kemudian masuk syurga? Apa kaitan ayat 112? Berkata para ulama, kaitannya tidak lain dan tidak bukan, kalaulah Allah tidak izinkan kamu berperang, Allah tidak menakdirkan kamu untuk berperang, kamu tak dapat macam sahabat. Dah lah penakut satu hari, lalu ambulan dia lari, dia ingat FRU nak mati syahid, lagu mana lagu tu, penakut baik. Kalau kamu tidak ditakdir Allah, kamu tak terlibat medan perang, hidup gitu aja, tak ada berlaku peperangan sampai mati, maka apakah terlepas syurga daripada kita? Tak. Apakah orang yang berperang membunuh musuh sahaja ke syurga? Tak. Tu ayat 112. 9 sifat yang akan saya ringkaskan. Nak detail 9 bulan jawab dia. 9 sifat Allah Ta'ala sebut, kamu ada 9 sifat ni, kamu akan ke syurga. Tu hubungan 111, 112. 111 mereka gugur sebagai syuhada, mereka berperang, mereka membunuh dan mereka terbunuh. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka bunuh musuh lalu mereka juga dibunuh, mereka syurga. Kata ulama, Allah tak takdirkan kita berperang, kita mati begitu habis nyawa, Allah tak izinkan kita berperang, apakah terlepas syurga? Tak. Tu kaitan tu 9 sifat tu. Ayat 112 mempunyai kesinambungan mafhum dengan 111 surah At-Taubah. Allah nak ajar, kalau aku tak izin kamu berperang, kamu jangan bimbang, kamu boleh ke syurga. Tapi kamu kena jadi hamba Allah yang punya 9 sifat. Nah, tu maksud dia. Ingat, sebelum saya bahas ayat 112 itu, ingat tidak ada tugas jawatan paling mulia melainkan jadi hamba Allah. Itulah paling mulia. Baik tu tengok bila sebut Nabi aja, abduhu wa rasuluh. Jarang disebut Rasul dulu baru hamba. Jarang. Yang selalu disebut abduhu wa rasuluh. Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Disebut hamba dulu, baru rasul. Tu jawatan hamba, satu jawatan yang mulia tuan-tuan. Hamba kepada zat yang maha zat, Allah. Baik, itulah ringkas sekejap kita tengok
dalil Isra. Cuba tengok penghambaan. Di bulan Rajab, bulan haram. Arba'atun hurum, 4 bulan haram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, juga Muharram. 4 bulan haram. Rajab tentulah Isra dan Mi'raj. Saya tak mau ceramah yang tu. Cuma saya nak sebut konsep. Dalam satu dalil, satu ayat tu, Al-Isra, surah Al-Isra, Mi'raj, kena buka An-Najmi 13, 14, 15. Itu dalil Mi'raj. Tak mau bahas tu panjang. Nak sebut apa? Dalam dalil Isra itu, kalau tuan-tuan nak pecah, kita boleh pecah pada beberapa tajuk kecil. Pertama ialah takdis, pensucian. Zat yang maha zat mensucikan dirinya. Subhana. Tak ada cacat pada zat Allah. Allah yang maha gagah, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha sempurna sifat dia, yang maha hebat. Semua makhluk tunduk kepadanya, semua makhluk ikut perintahnya. Tuan-tuan boleh bayang ketepatan. Kita ambil satu sudah. Seinci tidak berganjak ke depan, seinci tidak berundur ke belakang matahari. Tuan-tuan boleh bayang tak? Sampai bulan puasa pun kita boleh kira bila maghrib. Wah, maghrib esok tak masuk ni. Setahun punya takwim, falak boleh kira. Walhal bulan 4 tak mai lagi. 13 April 1 Ramadan. Tapi falak kira siap dah. Pukul berapa iftar maghrib, bila subuh siap. Kenapa? Kerana matahari patuh kepada Allah yang menguasainya, yang menjaga perjalanannya ialah Allah, zat yang maha sempurna sifat dia. Allahu Akbar. Sampai boleh hitung. Belum datang hari lagi, falak boleh kira dah pergerakan matahari. Falak boleh hitung. Oh, bulan ni 29 Qamariah bulan. Oh, bulan depan 30. Bulan satu lagi 30. Bulan satu lagi 29. Dia tak boleh pergi 31. Dekat 30. Kenapa boleh kira? Kerana bulan disusun, diatur, dikawal oleh Rabb yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Allah, sempurnanya Allah, gagahnya Allah. Subhana, pecah. Itu yang pertama. 2, falsafah hamba asra bi'abdi. Walau yang berjalan, yang dijalankan itu Rasulnya Muhammad, tapi tidak disebut asra rasulihi, tetapi disebut abd, hamba. 2. 3, isim makan. Kalau baca Arab ada isim, nama isim makan. Makan makna tempat, bukan syuru. Oh, ada dalam Arab ni isim syuru. Jangan duk ingat syuru. Makan makna tempat. Isim makan, isim tempat. Allah sebut 2 tempat. Isim makan itu ialah Masjid Al-Haram Al-Aqsa. Panjanglah nak bahas tu. Kenapa Al-Haram, kenapa Al-Aqsa? Allah panjangnya. Nak ulai.
Empat, keberkatan bumi itu barakna haulah. Haul makna sekeliling. Bumi itu Allah berkati di sekelilingnya dengan makna bumi Makkah diberkati, bumi Madinah diberkati, bumi Madian Jordan, Nabi singgah di Madian Jordan, bumi yang diberkati. Nabi bergerak lalu Syam, bumi yang diberkati, sampailah Baitul Maqdis, bumi yang diberkati. Ini semua bumi berkat. Dan pengakhiran peperangan yang akhir yang Nabi sebut, tidak lagi ada senjata sophisticated. Perang umat Islam lawan Yahudi nanti, itu perang penghabis dekat nak kiamat. Perang pada waktu itu kembali asal. Naik kuda, pakai pedang, tak ada dah machine gun apa, tak ada dah. Gelombang semua mati, frekuensi wave semua mati, tak ada dah. Skat ke apa, peluru berpandu, by radar apa, tak ada dah. Semua kembali zaman Nabi. Di mana tempat dia? Ulama bersetuju di Bukit Golan di Syria. Di Bukit Golan situlah nanti pertempuran akhir sebelum kiamat, dan dimenangi oleh umat Islam. Allahu Akbar. Baik, itu kata ulama, Syria ni, bumi Syam ni, bumi mahsyar. Bumi Syam ni, bumi nak penghabis akhirat, nak masuk akhirat. Peperangan akan berlaku di situ, di Bukit Golan. Itu bumi yang diberkati, barakna haulah. Dan hujung sekali Allah nak tunjuk keagungan dia. Allah nak ajar Nabi, penentang-penentang Islam ini amat kecil. Dahlah duduk di bumi yang amat kecil. Banding dengan planet-planet lain, bumi ni, ya Allah, ya Tuhan, besar tai hidung. Apa yang kita nak berlagak sombong? Kecilnya bumi Allah banding planet lain. Baik, itulah antara hikmah lagi Isra' dan Mi'raj, ialah penerokaan angkasa lepas. Kerana Nabi bergerak dalam bentuk lengkung. Kalau kita belajar sains, cahaya dia bergerak lengkung 3 times 10 to the power of 8 meter per second. Itu kelajuan cahaya 3 kali 10 ganda 8 meter per saat. Itu kelajuan cahaya, laju. Dan dia bergerak dalam bentuk lengkung. Itu dipanggil uruj, mi'raj, daripada kalimah uruj, makna macam lengkung. Cahaya memang dia bergerak lengkung begitu. Allahu Rabbi. Dan ada pengiraan cahaya sampai kepada 1 juta tahun cahaya. Ada bintang-bintang di ruang angkasa, nak sampai satu bintang ke satu bintang 1 juta tahun cahaya. La ilaha illallah, luahnya alam. Maka bila Nabi Mi'raj, daripada kalimah uruj, ain ra jim, uruj makna lengkung. Nabi naik itu dalam bentuk lengkungan cahaya menembusi langit. Hak kita tengok ni langit dunia aja. Nak bintang duk ada ni, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Hak duk ada bintang ni langit dunia, belum langit satu. So bila Mi'raj berlaku, Nabi dengan Jibril kan cahaya. So pergerakan cahaya, paksi X dan paksi Y, kalau belajar sains, cahaya bergerak, data dan menegak ke atas dan melintang, X dan Y, exist paksi. Maka luasnya, maka datang idea penerokaan angkasa raya. Cuma Amerika tipu kita. Ada sebuah buku, saya lupa nama pengarang dia. Buku itu menceritakan
pembohongan Amerika ketika Amerika klaim mereka berada di bulan. Bohong. Mereka tak sampai bulan. Sebab nak sampai bulan, Allahu Rabbi, dia kena keluar daripada satu kawasan magnet di bumi yang cukup kuat daya tarikan dia. Bohong. Saya lupa nama penulis tu, Mak Saleh, orang Amerika sendiri yang menulis bahawa Amerika telah menipu. Tuan pun tengok kan gambar tu dengan berkibarnya bendera Amerika. Mana ada angin kat bulan, dengan cahaya entah studio mana mereka pancar cahaya. Pembohong. Yahudi tu saya percaya tuan, pembohong besar, bangsa yang dilaknat Allah. Itulah Yahudi Amerika. Baik, nak sebut penerokaan angkasa lepas, melihat alam, ini memang dilakukan oleh orang-orang yang kita belajar dalam ilmu sains. Edwin Hubble dengan Hubble teleskop yang mengintai bintang, yang boleh mengira pergerakan bintang, black hole apa semua, ini kita tak nafikan. Tetapi itulah kehebatan Isra' dan Mi'raj, sehingga membuka mata manusia bahawa angkasa ini boleh dikaji. Angkasa ini boleh kita hantar satelit mengintip. Malaysia pun ada satelit, Amerika ada banyak. Kalau tuan-tuan tengok gambar rajah satelit, penuh bumi ni titik-titik-titik satelit saja. Sampai satelit boleh mengesan pergerakan semut atas bumi. Itu satelit. Dia boleh kesan semut bergerak, dia boleh kesan. Dia boleh tembus bahagian mana di laut yang ada apa yang kita panggil telaga minyak, satelit boleh kesan. Mereka fikir daripada mana, mereka ambil daripada mana, mereka berbincang, saintis berbincang, mereka akhirnya setuju kita boleh buat satu alat, dan mereka dapat idea daripada burung hudhud. Kajian terhadap belatuk atau huda-huda dalam Quran, atau burung tukang kata orang kampung, burung belatuk bahasa dia, bahawa hudhud mata dia boleh tembus ke dalam bumi. Sebab itu dalam kerajaan era zaman Nabi Sulaiman, burung hudhud menjadi perisik, menjadi pengintip. Sebab itu dia boleh terbang sampai ke Yaman, dia boleh monitor kerajaan Sabak, dia boleh tengok Balqis menyembah matahari, dia boleh bawa balik report. Sebab kerja dia ialah merisik. Sebab mata dia boleh tembus sampai lapisan bumi. Itu burung hudhud. Lalu saintis kaji, buat satelit. Dan tu ketika mereka tracking Saddam Hussein, Amerika menggunakan satelit. Akhirnya mereka dapat menangkap Saddam Hussein yang berada dalam lubang. Tu kata hebat tak hebat satelit daripada mata burung hudhud. Nah, itu burung, mata dia dua, dia boleh tengok dua objek, kanan satu, kiri satu, dua objek. Mata kita tak boleh, mata kita tumpu satu. Siapa yang dalam masjid ni mata dia boleh kanan satu, kiri satu, memang bangkit Zat nak tengok. Kanan dia boleh tengok, kiri pun dia boleh tengok, mata dia pecah dua. Kita bagi dia PKPP, pemulihan terus. Tak ada. Mata kanan kita bergerak kanan, mata kiri akan ikut. Objek kita hanya satu aja. Tapi burung Allah cipta dua mata bagi dua objek. Allah. Siapa teror burung ke kita? Saduk belagak hidup. Ada jumpa burung pakai spek? Allah. Burung tak pernah pakai spek. Pakai spek kita orang. Rabun dekat, rabun jauh. Tidak bulan kena injek biji mata. Pergi. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat. Baik. Konsep hamba. Ayat 111, tak semua orang boleh perang. Tak semua orang Allah takdirkan pergi berperang.
Itu syurga terlepas. Dah kamu jadi hamba aku, kamu tolong ada sifat ayat 112 At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله wabashiril mu'minin. Inilah peluang kita nak ke syurga. Jadilah hamba yang ada 9 perangai ni. Kalau Allah tak takdirkan kita berperang, bunuh di jalan Allah, nah, Allah kata kamu ada 9 sifat ni, kamu akan ke syurga. Al-awwal at-taibun, kamu jadilah golongan yang bertaubat. Taubat atas dosa besar kita, berlambak dosa. Dosa cerita dengan orang dosa-dosa besar kita. Taubat dengan Allah. Kecualilah minta pandangan tok guru ke apa ke. Tapi jangan diheboh-heboh. Kita dengan Allah sudah. Dulu pernah minum arak ke apa ke, sugar book lah dah, macam-macam. Dulu sugar kencing manis lah, sugar book macam-macam, naik penin kita akhir zaman. Wal'iyadzabillah. Dosa kita hak lepas, kok pernah minum arak, duk dia bertaubat sudah. Kok dulu pernah berzina, pi lajak, pi siam ke. Ialah zaman agogo, zaman jahat dulu. Tak sedar ke diri. Lalu Allah bagi peluang, Allah panjangkan umur, Allah sayang kita, dia bagi ruang. Jangan tunggu, bertaubat. Janji tak nak buat dah, Allah ampun, tu janji Allah. Dulu pernah minum arak ke, mencuri ke, apa je lah. Hak yang dinamakan dosa-dosa besar, tolong bertaubat kepada Allah. Allah letak nombor 1, at-taibun, orang yang suka bertaubat. Dan Allah cukup suka orang bertaubat. 1. 2, al-abidun, abid, orang yang mengabdikan diri kepada Allah, orang yang beribadah. Cukup masa solat kita solat, yang fardu kita jaga, yang sunat sebanyak mana kita nak buat, buatlah. Jangan tinggal terus sunat ni, buatlah sikit mana kita mampu. Solat-solat sunat rawatib tu jangan tinggal. Yang mengiringi solat waktu, kotlah tahajud jenis kita tak mampu. Nak bangkit tu memang jenis kita tak larat, badan letih, kerja macam-macam. So nak bangun pukul 4 tu memang rasa berat. Walaupun tahajud itu dituntut. Kata almarhum Syekh Ali Jabir hak meninggal baru ni, dia kata cukup dengan 2 rakaat tahajud dan 1 witir, cukup. Arwah sebut itu sudah menepati kriteria bangun malam. Jadilah subuh 6.25, pukul 6 2 rakaat tahajud, wirid sat 6.20 witir 1 rakaat. Bagi mazhab Hanafi dia tak mau 1, mazhab Hanafi 3, 1 tak sah. Mazhab Syafi'i boleh 1 rakaat, no problem, boleh. Walaupun hukum dia makruh. Kalau boleh 3 kata Imam Syafi'i, namun kita buat 1 boleh, harus boleh, tak ada apa. Imam Hanafi tak boleh, dia mesti 3. Tak apalah, kita
kita buatlah mana mudah. Tu pun kata almarhum Syekh Ali Jabir, cukup dah, kira tahajud dah tu. Kalau boleh bangunlah awal pukul 4 tu the best time. Kalau boleh bangun pukul 4 tahajud, pukul 5 tidur balik, tak apa, boleh. Ada sahabat buat begitu, mereka tahajud, lepas tu mereka tidur balik, lepas tu bangun subuh, boleh. Tak ada apa, tak ada masalah. Itu sunat, jaga. Mana mampu, sila. Kadang kita tak mampu nak constant duha, tak mampu kita. Witir pun tak mampu kadang-kadang. Nak constant tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi, kadang-kadang kita fail juga. Tapi yang wajib, tolong jaga. Ramadan nak mai, tolong jaga. Hak sunat, balon lah, tak usah duk bergaduh lah. Saya cukup pening, bila mai Rejab ni dia mula pening. Yang email, yang WhatsApp, yang telefon, yang tanya hukum itu, hukum ini tentang puasa Rejab, dia history repeat itself every year. Tiap-tiap tahun macam tu lah, dia masuk aja Rejab siap. Yang kawan ni kata bid'ah, yang kawan ni kata tak boleh, yang kawan ni kata awak pula tak boleh. Dah hampa nak puasa sunat Rejab, hampa puasa tak nak duduk diam. Memanglah tak ada pengkhususan hadis secara sahih, tapi amalan tu ada. Siapa nak buat tak nak sudah. Ramadan jangan lagu tu, nak buat tak nak sudah. Sepak pun kau. Usah duk bergaduh. Banyak benda nak fikir lagi. Bergaduh bak remeh-temeh tak mau. Jaga hak wajib, hak sunat mampu buat. 2, 3. At-taibun al-abidu as-saihun al-hamidun, ya. Golongan yang memuji Allah. Wal-abidun al-hamidun, golongan yang memuji Allah di atas segala nikmat. Kalau buka Abrul Asir disebut dengan memuji Allah atas segala nikmat, hujung dia bahagia. Tuan nak bahagia, tuan nak rasa tenang jiwa, syukur. Tuan tak rasa bahagia tenang, bersyukurlah atas nikmat yang Allah bagi. Confirm kita bahagia. Duit tak banyak, tapi kita syukur atas nikmat kesihatan. Kita pergi hospital, kita tengok orang sakit, kita sihat, tak nikmat. Orang sakit yang terlantar, orang sakit yang sudah menerima apa yang kita sebut sebagai supply oksigen ke dalam dada dia, paru-paru dia, life support machine, incubator, dia dah tak mampu dah, nak pecah dada, dia sakit teruk, especially COVID, na'udzubillah. Kita sihat, alhamdulillah, syukur. Khalifah Harun Ar-Rashid ketika dinasihati oleh ulama dia dengan 2 perkara, ulama dia tanya dia, tuan, sekiranya tuan tidak boleh minum air, apakah tuan sanggup menukar nikmat minum air itu dengan kerajaan tuan ni? Tuan bayar kerajaan ni, tuan jual, tuan dapat balik nikmat minum air. Kata ulama dia, dia kata, ya, aku akan jual, aku akan tebus kerajaan aku untuk aku dapat nikmat minum air. Dan tak rasakah nikmat minum air? Sampai dalam Riyadhus Salihin, Imam Nawawi bawa suatu hadis, Nabi kata di antara hamba yang Allah sayang ialah bila dia minum,
sebelum minum dia sebut bismillah, lepas minum dia kata alhamdulillah, dia mensyukuri nikmat air yang lalu di anak tekak dia. Nabi kata Allah sayang ke dia sebab dia syukur walau seteguk air. Sihat tubuh, keluarga kita elok, anak orang lain cemperoh, anak orang lain tak semayang, anak orang lain bergaduh maki hamun mak, keluarga kita alhamdulillah solat tak tinggal, Quran baca, tu nikmat. Allah nak sebut nikmat punya luas. Kata ulama, kamu nak bahagia, kamu syukuri nikmat, bahagialah kamu. Alhamidun. 3. 4. As-saihun. As-saihun ditafsirkan dengan orang yang keluar mengembara atas 2 perkara. Pertama, dia mengembara untuk menuntut ilmu. Kira macam tuan-tuan lah ni, kira mengembara lah walau rumah dekat, kira keluar jugalah tuntut ilmu. Mengembara keluar untuk dia menuntut ilmu, atau dia keluar untuk menyampaikan Islam. Mengembara dia, keluar dia untuk menyebarkan Islam. As-saihun juga ditafsirkan dengan mereka yang mengembara lalu melihat, fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, lalu dia melihat kesan-kesan peninggalan orang-orang yang mendustakan Allah. Dia mengembara, dia tengok tempat-tempat yang Allah dah punahkan manusia, ke Jordan ke Mesir ke mana, lalu dia balik, dia insaf, dia sedar. Itu juga masuk as-saihun. Kemudian ar-raki'un dikembarkan dengan as-sajidun, rokok dan sujud. Apa dia? Solat. Nak masuk syurga kena solat. Miftahul jannah. Kata Rasulullah dalam kitab Imam Ibn Hajar, solat ini miftahul jannah, anak kunci nak pergi syurga. Solat. Walaupun amalan lain ada, tapi solat juga sebahagian anak kunci nak pergi ke syurga. So saya dah sebut tadi, jaga solat 5 waktu. Hak wajib jaga sungguh, dengan main-main. Ar-raki'un, as-sajid, rokok dan sujud mewakili solat. Disebut rokok, disebut sujud, fahamlah, itulah solat. Tak ada pada perbuatan lain. Itu hebatnya solat. Puasa je lah, boleh berjalan, boleh bergelak, boleh duduk, boleh tidur, itu puasa. Semayang tak boleh tidur, semayang tak boleh cakap Melayu, semayang tak boleh gelak, semayang tak boleh berdehem yang berlebih-lebihan, boleh batal solat. Berlebih-lebihan berdehem dia, boleh batal solat. Punya jaga. Hebatnya solat. Apa lagi? Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Kembar 2, amar ma'ruf, nahi munkar. Kenapa disebut selepas solat? Amar ma'ruf nahi munkar, duduk selepas solat. Sebab antara sifat solat ialah dia tak boleh tengok benda tak elok. Solat yang hidup pada diri pelaku, dia tak boleh tengok benda tak elok, dia nak tegur. Dia suka galakkan kerja baik. Itu solat yang hidup. Amar ma'ruf, nahi munkar. Kena buat dua-dua. Dan yang terakhir, masa kita tak boleh lama, PKPB lagi, PKP kita masih lagi PKP. Wal hafizuna li hududillah. Orang yang menjaga, hafiz makna menjaga. Li hudud, had, hudud batasan.
Orang yang menjaga li hududillah, yang menjaga batasan-batasan Allah. Oh, ni haram, aku tak boleh rempuh, haram, aku tak boleh buat. Ni sunat, aku cuba buat. Ni makruh, aku cuba tinggalkan. Walau buat tak berdosa, tapi Allah tak suka. Ni harus aku buat. Dia tahu menjaga batasan-batasan Allah. Kita dengan Allah ada batasan. Hidup macam itulah. Kita dengan mak ayah ada batasan. Boleh bergurau tak? Boleh, tapi ada batasan. Jangan kata bergurau. Nak masuk bilik mak ayah pun kena ketuk pintu. Itu adab. Bukan main buka ikut suka. Mak ayah hang dalam bilik hang kena hormat, kena ketuk pintu. Itu adab. Dan dalam Quran disebut thalathati aurat, 3 suasana aurat tu. Waktu tu boleh buat lebih kurang lah. Waktu nak tidur, waktu adalah kaedah-kaedah dia yang anak dia mesti faham. Waktu macam ni memang seksi sikit lah mak ayah tu. Begitu. So jangan suka-suka pi rempuh. Dia ada adab, ada batasan. Kita dengan mak ayah, apatah kita dengan Allah. Dan batasan kita dengan Allah ialah menjaga hak dan peraturan Allah li hududillah. Sebab tu disebut dengan wal hafiz. Hafiz makna menjaga. Dijaga sungguh. Hak ni haram, hak ni halal, hak ni tak boleh, hak ni boleh. Dia jaga sungguh. Bila batasan itu tidak dijaga, dirempuh, punah. Dia perintah itu dirempuh. Itulah yang Allah sebut. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. 1, 5, 3 Ali Imran, di tengah-tengah ayat. Kamu berbantah, wa asaitum, kamu berbantah, min ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah Allah menunjukkan kepada kamu ma tuhibbun, apa yang kamu cintai. Siapa yang membantah itu? 50 pasukan pemanah di Jabal Rumat dalam perang Uhud. 50 orang. Arakum ma tuhibbun, mereka dah tengok apa yang mereka suka. Apa dia? Harta benda di bawah bukit. Nabi kata apa? Batasan kamu atas bukit, kamu jangan turun, kamu jangan rempuh, kamu jangan tinggalkan bukit ini. Batas kamu tangni ya. Minkum man yuridud dunya, sebahagian kamu ndakkan dunia. Wa minkum man yuridul akhirah, sebahagian kamu cintakan, ndakkan akhirat. Maka yang dunia turun. Bila turun, musuh tibai daripada belakang, kalah teruk Nabi. Itu contoh bila dilanggar batasan-batasan. Ini prinsip. 9 ni mau ada. Saya ulang balik. 111, 112 At-Taubah punya hubungan rapat. 111 Allah nak ajar ada manusia masuk syurga kerana berperang. Syahid mereka mulia. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Kamu jangan kata orang yang mati terkorban itu mati, bahkan mereka hidup. Ini syuhada mulia. Dah tak semua orang kena pergi perang. Tak semua orang Allah takdirkan berperang bunuh musuh. Maka syurga ada jalan lain. Itu dia 9 sifat. Belajarlah, hadirkan sifat-sifat itu. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah
ujung sekali, wabasyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang empunya 9 sifat ini, tempat mereka syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Bersama anak cucu keturunan ibu ayah kita, adik-beradik kita semuanya berhimpun nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rebutlah 9 sifat tadi, hadamkan dia, hadirkan dalam diri kita sedaya upaya kita. Mudah-mudahan Allah dengan kasih dan sayangnya menjemput kita ke dalam syurganya yang kekal abadi selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab.